Individu Muslim yang bernama yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال بعض العلماء بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا. Amma ba'du, para pendengar, para penonton yang dikasihi sekalian, sama ada yang berada di kediaman masing-masing ataupun yang berada di dalam studio, para pelajar. Pertemuan kita pada kali pertama ini untuk membicarakan tentang ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf merupakan salah satu daripada ilmu yang diwajibkan ke atas setiap diri individu Muslim, yang bernama yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tauhid kita dituntut untuk mempelajari dan menghayati akidah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan firman Allah dalam ayat 54 Suratul Maidah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah kasih kepada kaum itu dan mereka kasih kepada Allah. Kaum itu ketika ayat ini diturunkan, Nabi SAW menepuk badan Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu dengan bersabda, hum qaumu hadza, mereka adalah kaum ini. Daripada pujian Nabi SAW kepada Abu Musa al-Asy'ari, maka disebut bahawasanya Imam Abul Hasan al-Asy'ari yang merupakan imam kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah adalah keturunan Abu Musa Asy'ari, seorang sahabat radhiyallahu anhu yang dipuji oleh Nabi SAW. Maka itu dalil yang digunakan bahawasanya ahli sunnah wal jamaah diiktiraf oleh Nabi SAW daripada golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Di samping hadis, umat aku berpecah kepada 73 puak, satu masuk syurga, 72 lagi sebaliknya. Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab dalam hadis Imam Tabrani, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun di sudut fiqh, kita bertaklid mengikut salah satu mazhab yang muktabar daripada mazhab 4. Ia juga berdasarkan kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, ayat 7 surah Al-Anbiya. Hendaklah kamu semua bertanya kepada ahli zikir jika kamu semua tidak mengetahui. Bertanya kepada ahli zikir yakni bertaklid kepada imam mujtahid menurut tafsiran dalam kitab Sab'ah Kutub Mufidah dan tafsiran dalam kitab Al-Madhhabiyah lil Imam Ramadan Al-Buti rahimahullah. Dalam kitab itu menyatakan wajib kepada orang awam yang tidak mampu memetik hukum daripada Quran hadis seperti kita, dan wajib kepada orang alim yang tidak sampai ke peringkat ijtihad bertaklid mengikut imam-imam mujtahid. Maka kita di Malaysia, kita ikut Imam Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i. Ia adalah sesuai dengan menyahut perintah Allah di dalam ayat tersebut. Dan Imam Syafi'i rahimahullah seorang tokoh yang sudah diisyaratkan di dalam hadis. Hadis berbunyi, inna alima Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Satu masa akan lahir seorang ulama keturunan Quraisy yang ilmunya tersebar seluruh dunia. Ilmu yang ketiga ialah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang penyucian jiwa, ilmu tentang bagaimana kita nak menjauhi segala dosa yang zahir dan dosa yang batin.
Bagaimana kita nak menghias diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kita nak hias dengan ketaatan yang lebih banyak. Nak bersungguh dalam ketaatan dan sebagainya. Maka ilmu tasawuf merupakan ilmu yang ketiga yang wajib kita pelajari dan kita hayati. Sebahagian ulama menyatakan tasawuf ini diambil daripada perkataan yang lain. Antara lain, pendapat yang pertama menyatakan tasawuf diambil daripada as-sufah. As-sufah makna bulu kibas ataupun bulu kambing. Kerana ahli sufi di sisi Allah Subhanahu wa taala kas-sufatil matruhah, seperti bulu kambing yang terhampar, listislamihi lillahi ta'ala, kerana ia berserah diri dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kitab Iqadhul Himam. Pendapat yang kedua menyatakan at-tasawuf daripada as-sifah. As-sifah makna sifat. Idh jumlatuhu ittisafun bil mahasin wa tarkul awsafil madmumah. Kerana perhimpunan perbincangan dalam ilmu tasawuf ialah bagaimana nak melahirkan manusia yang bersifat dengan sifat-sifat yang cantik, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia, dan menjauhkan manusia daripada sifat-sifat yang cela. Nak mendidik manusia bersifat dengan sifat terpuji dan menjauhkan manusia daripada sifat yang keji. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.